Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk pensyarah Dr. Muhammad Syawal Amran dan rakan-rakan psikologi pendidikan. Kami, kumpulan 2, akan melakukan pembentangan bertajuk Howard Gardner 1983 melalui Theory of Multiple Intelligence menegaskan bahawa kecerdasan manusia tidak hanya terhad kepada kecerdasan intelek IQ semata-mata. Sebaliknya, ia merangkumi pelbagai dimensi lain. Berdasarkan penyataan tersebut, analisis bagaimana kefahaman tentang kepelbagaian kecerdasan ini dapat membantu guru merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih inklusif. Ahli kumpulan terdiri daripada 5 orang: Muhammad Hasrul Nizam bin Hassan, Muhammad Amiruddin bin Yahya, Afar Rahim Wahidah binti Wahab, Eva Zahirah binti Jaulis dan Nur Fairuz Aimi binti Muhammad Taufik. Howard Gardner atau lebih dikenali sebagai Howard Gardner merupakan seorang yang pakar dalam bidang perkembangan psikologi. Pada tahun 1983, beliau telah memperkenalkan teori kecerdasan pelbagai atau Theory of Multiple Intelligence. Melalui teori ini, Gardner menegaskan bahawa kecerdasan manusia tidak hanya terhad kepada kecerdasan intelek IQ semata-mata. Bagaimanapun, dalam konteks sistem pendidikan Malaysia, pentaksiran berasaskan peperiksaan dijadikan kayu ukur untuk mengukur kefahaman murid dalam pembelajaran. Ini telah membangunkan perspektif bahawa murid yang memiliki grade cemerlang adalah murid yang pandai dan murid yang mendapat grade rendah adalah murid yang lemah. Keadaan ini akan menyebabkan berlakunya kebimbangan akan keciciran murid dalam pembelajaran. Namun, sejak tahun 2012, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberikan tumpuan bagi memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian agar lebih bersifat holistik dan autentik. Ini sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025 yang ingin menambah baik mutu pendidikan dengan menerapkan elemen nilai-nilai murni dalam sistem pelajaran dan pembelajaran abad ke-21, PAK 21. Oleh itu, pembentangan ini akan memberi fokus bagaimana pemahaman mengenai teori kecerdasan pelbagai dapat membantu guru merancang kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih inklusif. 3 objektif yang ingin dicapai. Pertama, menjelaskan kepelbagaian jenis kecerdasan yang wujud berdasarkan teori kecerdasan pelbagai Gardner. Yang kedua, menganalisis dan merancang strategi pengajaran dan pembelajaran PDP yang bersifat inklusif dengan mengambil kira pelbagai kecerdasan pelajar. Dan yang ketiga, menilai impak pengajaran dan pembelajaran PDP berasaskan kecerdasan pelbagai terhadap guru dan pelajar. Seterusnya kita teruskan dengan 8 ciri kecerdasan menurut Howard Gardner, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan muzik, kecerdasan logik matematik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan spatial, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan kinestetik, dan juga kecerdasan naturalis. Seterusnya kita teruskan dengan kecerdasan linguistik. Individu dengan kecerdasan ini cemerlang dalam menggunakan kata-kata, sama ada secara lisan maupun tulisan. Mereka mempunyai keupayaan untuk menyampaikan idea dengan berkesan dan memahami struktur bahasa yang mendalam. Kecerdasan ini boleh ditingkatkan melalui penulisan kreatif, perbahasan, ataupun pembacaan. Kajian daripada Handayani menyatakan kecerdasan linguistik telah meningkatkan pencapaian bahasa Inggeris, terutamanya kemahiran lisan dan juga bacaan. Baiklah, seterusnya adalah kecerdasan logik matematik. Kecerdasan logik matematik ialah berkaitan dengan kebolehan eksperimen, analisis data dan juga penakulan. Seseorang yang mempunyai kebolehan ini mampu untuk menganalisis masalah, mengenal pasti pola dan juga mengendalikan nombor secara sistematik. Kecerdasan ini boleh ditingkatkan melalui strategi pembelajaran berfokus dan juga analitik. Kajian daripada Al-Shirawi pada tahun 2023, kecerdasan ini mempengaruhi prestasi pelajar matematik. Ciri-ciri pelajar ini adalah seperti suka mengira, membuat hipotesis, menganalisis data dan juga menyelesaikan teka-teki. Kita teruskan dengan kecerdasan spatial. Kecerdasan ini adalah kebolehan
untuk membayangkan dan mereka bentuk ruang secara mental, dan ianya juga melibatkan keupayaan untuk berfikir dalam bentuk visual. Antara contoh pekerjaan yang melibatkan kecerdasan spatial ialah arsitek yang merancang bangunan menggunakan visualisasi ruang. Kajian daripada Dilsero dan juga Morales pada tahun 2021, penggunaan augmented reality meningkatkan kemahiran spatial, orientasi dan juga visualisasi kandungan STEM. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah satu kebolehan untuk menggunakan tubuh badan untuk menyampaikan idea ataupun menyelesaikan masalah. Kecerdasan ini melibatkan koordinasi fizikal dan juga kemahiran motor halus. Antara contoh individu dengan kecerdasan kinestetik adalah atlet, penari, ataupun pemain bola sepak. Kajian daripada Ibrahim pada tahun 2022 menyatakan gabungan kemampuan motor dan juga kecerdasan kinestetik telah meningkatkan prestasi sukan futsal secara signifikan. Kecerdasan musik. Individu dengan kecerdasan musik sangat peka terhadap nada, irama dan juga melodi. Mereka boleh menghasilkan, memahami dan juga menghargai musik dengan baik. Ciri-ciri individu dengan kecerdasan musik ialah mereka mudah mengingati lagu, peka kepada bunyi persekitaran. Kajian daripada Olszewska pada 2021 menyatakan latihan musik mampu meningkatkan fungsi otak dan juga memori serta kawalan diri dan menyebabkan kecerdasan musik boleh dipupuk. Seterusnya adalah kecerdasan interpersonal. Individu dengan kecerdasan interpersonal mampu untuk memahami dan juga berinteraksi secara berkesan dengan orang lain. Mereka peka terhadap emosi, motivasi, dan juga keperluan orang di sekeliling mereka. Antara ciri-ciri individu dengan kecerdasan interpersonal adalah mudah berkawan, pandai memimpin, dan mahir dalam bekerja berkumpulan. Kajian daripada Nahda dan Fatwani pada tahun 2023 menyatakan kecerdasan interpersonal meningkatkan pencapaian pembelajaran sosial murid di sekolah rendah. Kecerdasan intrapersonal. Individu dengan kebolehan ini mampu untuk memahami diri sendiri, mampu mengenali emosi, keinginan, dan juga motivasi diri. Individu ini juga cenderung berdikari dan juga matang dalam membuat keputusan. Kajian daripada Al-Sawalka menyatakan pelajar dengan intrapersonal yang tinggi lebih berdisiplin, fokus, dan juga mampu mencapai keputusan akademik yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalistik. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan terhadap alam semula jadi dan juga keupayaan untuk mengenali dan mengklasifikasikan pelbagai jenis tumbuhan, haiwan, dan juga fenomena alam. Kajian yang dijalankan oleh Mahanta dan juga Sarkar mendapati kecerdasan naturalistik berkorelasi positif dengan kesedaran alam sekitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Eva Zahira binti Jaulis dan saya akan bentangkan tentang kepentingan teori kecerdasan pelbagai Gardner kepada PDP, hubungannya dengan FPK dan PIK 21 dan bagaimana teori ini membantu guru merancang strategi PDP yang inklusif. Pertama sekali, teori kecerdasan pelbagai ini penting kerana ia memberi panduan kepada guru untuk membina model pengajaran yang lebih inovatif. Dengan teori ini, guru juga dapat sesuaikan aktiviti mengikut keperluan murid yang berbeza-beza. Selain itu, teori ini juga membantu pelajar untuk mengenal pasti potensi diri, berfikir lebih kritis, dan akhirnya boleh mencapai kecemerlangan akademik. Murid juga akan lebih faham cara mereka belajar. Satu lagi, teori ini membantu murid untuk menggunakan kecerdasan mereka secara seimbang supaya kemahiran belajar mereka meningkat. Teori kecerdasan pelbagai selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dalam mengembangkan potensi individu secara menyeluruh untuk melahirkan insan yang seimbang secara intelek, rohani, emosi, dan jasmani.
Teori kecerdasan pelbagai juga dapat membantu guru untuk merancang pendekatan pedagogi yang berbeza mengikut kesesuaian dan keperluan kecerdasan murid yang pelbagai untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih bermakna untuk murid. Sekarang untuk bahagian strategi PDP. Gardner membahagikan gaya pembelajaran kepada 3 kategori, iaitu yang pertama analytical, yang kedua introspektif dan yang ketiga interaktif. Bagi analytical, ia melibatkan pelajar dengan kecerdasan logik matematik, muzik dan naturalis. Bagi kecerdasan logik matematik, mereka sesuai dengan aktiviti penyelesaian masalah dan projek berangka. Bagi pelajar dengan kecerdasan muzik, mereka belajar lebih baik dengan irama atau melodi. Bagi pelajar dengan kecerdasan naturalis, mereka lebih suka pembelajaran luar bilik darjah seperti kerja lapangan dan penyelidikan flora dan fauna. Untuk kategori kedua, iaitu introspektif, ia melibatkan murid dengan kecerdasan intrapersonal dan juga visual. Bagi murid dengan kecerdasan intrapersonal, mereka lebih suka refleksi dan kerja kendiri. Manakala bagi murid dengan kecerdasan visual, mereka belajar lebih baik dengan bantuan grafik, carta, jadual, dan ilustrasi. Bagi kategori terakhir, iaitu interaktif, ia melibatkan pelajar dengan kecerdasan linguistik, kinestetik, dan interpersonal. Bagi pelajar dengan kecerdasan linguistik, mereka sesuai untuk soal jawab, pembentangan, dan aktiviti jigsaw. Bagi pelajar dengan kecerdasan kinestetik, mereka perlukan aktiviti bergerak seperti role play, eksperimen, dan hands-on. Bagi pelajar dengan kecerdasan interpersonal, mereka belajar paling baik secara berkumpulan, projek bersama, dan peer teaching. Manfaat teori kecerdasan pelbagai kepada guru dan pelajar. Yang pertama, manfaat kepada guru adalah pengajaran lebih kondusif, di mana persekitaran yang selesa dapat menarik minat pelajar untuk menyelesaikan aktiviti pembelajaran yang diberi oleh guru. Yang kedua adalah kreativiti. Guru menggunakan aplikasi teknologi seperti Kahoot, kuis untuk menilai kepahaman pelajar. Yang ketiga adalah guru dapat memperkukuh hubungan dengan murid, di mana ini dapat mewujudkan suasana yang positif serta dapat memberi galakan dan dorongan kepada guru dan murid. Yang seterusnya adalah kepada pelajar, di mana pelajar lebih seronok untuk belajar dan lebih memahami pembelajaran semasa dalam kelas. Pelajar juga dapat menguasai pelbagai tahap kecerdasan, iaitu dari segi komunikasi, kolaborasi, kreativiti, dan pemikiran kritis. Dalam suasana yang positif juga dapat memberi galakan dan dorongan kepada pelajar untuk mencuba sesuatu yang baru. Seterusnya, implikasi kepada guru dan pelajar, iaitu kepada guru dan pelajar dapat mendorong penglibatan aktif semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dari segi soal jawab serta bertanya mengenai aktiviti yang dilakukan. Yang kedua, implikasi kepada guru adalah dapat mengetahui pelbagai kemudahan aplikasi teknologi dalam sesi pengajaran. Yang ketiga adalah guru dapat memberi sokongan berdasarkan hubungan yang positif di antara guru dan pelajar. Implikasi dari segi pelajar pula adalah pelajar dapat mengetahui kekuatan diri dari segi gaya dan strategi belajar. Yang seterusnya adalah guru dapat menunjukkan rasa hormat yang tinggi serta berkeyakinan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Teori kecerdasan Gardner menekankan bahawa kecerdasan manusia bersifat pelbagai, bukan hanya terhad kepada IQ. Dengan memahami kecerdasan ini, guru dapat mengenal pasti kekuatan setiap pelajar. Ini membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih inklusif, fleksibel dan berkesan.
Pendekatan ini juga selaras dengan pembelajaran abad ke-21 dan falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, ia menggalakkan pembangunan kemahiran penting seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi, dan kerjasama. Secara keseluruhan, penerapan teori ini membantu memastikan setiap pelajar dapat mengembangkan potensi mereka secara holistik.